Salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Wiltshire. Hari ini saya dan Dorothy akan membentangkan analisis isu perhambaan sebagai sebab utama meletusnya Perang Saudara Amerika Syarikat pada tahun 1861. Untuk pengenalan, Perang Saudara Amerika Syarikat yang meletus pada tahun 1861 merupakan antara peristiwa paling penting dalam sejarah negara tersebut. Peperangan ini berlaku antara negeri-negeri utara yang dikenali sebagai Kesatuan atau Union dengan negeri-negeri selatan yang menubuhkan gabungan konfederasi atau Confederacy. Konflik ini bukan sahaja menyebabkan ratusan ribu nyawa terkorban, malah turut membawa perubahan besar kepada sistem politik, ekonomi dan sosial Amerika Syarikat. Selepas Amerika Syarikat mencapai kemerdekaan pada tahun 1776, pembangunan ekonomi di setiap negeri berkembang secara berbeza. Negeri-negeri utara lebih menumpukan kepada sektor perindustrian, perdagangan dan pembuatan, sebaliknya negeri-negeri selatan bergantung kepada sektor perladangan seperti kapas, tembakau dan tebu yang menggunakan tenaga buruh hamba secara meluas. Perbezaan ini menyebabkan kedua-dua pihak mempunyai kepentingan yang berbeza, terutama dalam isu perhambaan. Negeri-negeri utara semakin menentang perluasan sistem perhambaan atas alasan moral dan politik. Namun, negeri-negeri selatan mempertahankannya kerana menganggap sistem tersebut sangat penting untuk memastikan ekonomi negara mereka terus berkembang. Akibatnya, ketegangan antara kedua-dua pihak semakin meningkat dan akhirnya membawa kepada konflik yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui rundingan. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas latar belakang sistem perhambaan di Amerika Syarikat. Sistem perhambaan telah wujud sejak zaman penjajahan British pada abad ke-17 apabila hamba dari Afrika dibawa masuk untuk bekerja di ladang-ladang pertanian. Selepas Amerika Syarikat merdeka pada tahun 1776, sistem ini tidak dihapuskan malah terus berkembang terutamanya di negeri-negeri selatan kerana dianggap penting untuk menyokong ekonomi perladangan. Keadaan ini semakin ketara selepas penciptaan mesin pemisah kapas atau cotton gin oleh Eli Whitney pada tahun 1793. Pengeluaran kapas meningkat dengan pesat dan menyebabkan permintaan terhadap buruh hamba juga semakin tinggi. Akibatnya, negeri-negeri selatan semakin bergantung kepada sistem perhambaan untuk menjana keuntungan ekonomi. Negeri-negeri utara pula berkembang sebagai kawasan perindustrian dan lebih mengamalkan sistem buruh bergaji. Oleh itu, mereka semakin menentang perhambaan atas alasan moral, kemanusiaan dan kebebasan individu. Perbezaan kepentingan ekonomi serta pandangan terhadap perhambaan telah mewujudkan jurang yang semakin besar antara utara dan selatan. Apabila Amerika Syarikat mula meluaskan wilayahnya ke arah barat, timbul pula pertikaian sama ada negeri-negeri baharu akan membenarkan ataupun mengharamkan perhambaan. Isu ini bukan saja melibatkan ekonomi, tetapi juga menentukan keseimbangan kuasa politik di Kongres. Salam sejahtera kepada Prof. Saya Dorothy Majin akan membentangkan bahagian isu perhambaan sebagai sebab utama meletusnya Perang Saudara. Isu perhambaan dianggap sebagai faktor utama tercetusnya Perang Saudara Amerika Syarikat kerana hampir semua pertikaian yang berlaku antara utara dan selatan mempunyai kaitan dengan masa depan sistem tersebut. Menurut James M. Parsons 1988, perhambaan menjadi asas kepada konflik nasional kerana ia mempengaruhi ekonomi, kuasa politik dan perkembangan wilayah Amerika. Maksudnya, walaupun terdapat perdebatan mengenai hak negeri atau pembangunan ekonomi, persoalan sebenar ialah sama ada perhambaan perlu dikekalkan atau dihentikan. Selain itu, Eric Foner 2010 menjelaskan bahawa isu perhambaan telah membentuk arah politik Amerika sehingga menyebabkan masyarakat berpecah kepada dua ideologi yang berbeza. Oleh sebab itu, perhambaan bukan sekadar isu sosial tetapi menjadi asas kepada perpecahan negara yang akhirnya membawa kepada perang.
Perbezaan ekonomi antara utara dan selatan menunjukkan bahwa kedua-dua wilayah mempunyai sistem pembangunan yang berbeza. Selatan bergantung kepada ekonomi perladangan yang memerlukan tenaga buruh hamba untuk mengekalkan keuntungan, manakala utara berkembang melalui sektor perindustrian dan buruh bergaji. Menurut Kenneth M. Stem 1956, perhambaan bukan sekadar tenaga kerja tetapi merupakan asas kepada kekayaan dan susunan sosial masyarakat selatan. Ini bermaksud sekiranya sistem perhambaan dihapuskan, keseluruhan ekonomi dan kedudukan golongan pemilik ladang turut terancam. Pandangan ini disokong oleh MC Parsons 1988 yang menjelaskan bahawa konflik ekonomi tidak boleh dipisahkan daripada isu perhambaan kerana persoalan sebenar ialah sama ada sistem tersebut boleh terus berkembang dalam wilayah Amerika. Oleh itu, perbezaan ekonomi telah memperkukuhkan lagi konflik mengenai perhambaan. Seterusnya, pertikaian politik mengenai peluasan perhambaan menunjukkan bahawa konflik utara dan selatan semakin sukar dikawal melalui dasar kerajaan. Setiap kali wilayah baharu dibuka, persoalan utama ialah sama ada kawasan tersebut akan menerima sistem perhambaan atau tidak. Menurut David M. Potters 1976, pelbagai kompromi politik yang diwujudkan sebenarnya hanya menangguhkan konflik dan bukannya menyelesaikan masalah utama kerana kedua-dua pihak masih mempunyai matlamat yang berbeza terhadap masa depan perhambaan. Pandangan ini diperkukuhkan oleh MC Parsons 1988 yang menyatakan bahawa peristiwa seperti Kansas, Nebraska, ed. membuktikan bahawa isu perhambaan tidak lagi dapat diselesaikan melalui perundingan politik. Hal ini menunjukkan bahawa kegagalan sistem politik akhirnya membuka jalan kepada tercetusnya peperangan. Seterusnya, gerakan abolisionis menjadi faktor penting kerana mereka berjaya mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem perhambaan. Sebelum ini, ramai melihat perhambaan sebagai keperluan ekonomi. Namun, gerakan ini mula menekankan aspek kebebasan dan kemanusiaan. Menurut James M. MC Parsons 1988, golongan abolisionis berjaya menjadikan isu perhambaan sebagai persoalan moral dan keadilan sosial, bukannya sekadar perbezaan ekonomi antara utara dan selatan. Ini bermaksud masyarakat mula melihat penghapusan perhambaan sebagai satu tanggungjawab moral. Selain itu, Eric Foner 2010 menjelaskan bahawa gerakan ini turut mempengaruhi perubahan politik Amerika dan menyumbang kepada kemunculan pihak yang menentang peluasan perhambaan. Akibatnya, tekanan terhadap selatan semakin meningkat dan konflik antara kedua-dua wilayah menjadi lebih serius. Di samping itu, pemilihan Abraham Lincoln menjadi titik perubahan yang mempercepatkan krisis nasional kerana selatan melihat kemenangan beliau sebagai ancaman terhadap masa depan institusi perhambaan. Menurut Eric Foner 1970, kemenangan Parti Republikan menunjukkan perubahan besar dalam politik Amerika. Kerana buat pertama kali sebuah parti yang secara terbuka menolak peluasan perhambaan berjaya menguasai kerajaan persekutuan. Ini menyebabkan selatan percaya bahawa pengaruh politik mereka semakin berkurangan. Pandangan ini disokong oleh MC Parsons 1988 yang menjelaskan bahawa pemilihan Lincoln menjadi pencetus kepada tindakan pemisahan kerana selatan bimbang kerajaan baharu akan mengehatkan perkembangan sistem perhambaan. Oleh sebab itu, kemenangan Lincoln menjadi faktor yang mempercepatkan perpecahan negara. Pemisahan negeri-negeri selatan menunjukkan bahawa konflik yang berlaku telah mencapai tahap yang tidak lagi boleh diselesaikan melalui proses politik biasa. Menurut Charles B. Dew 2001, dokumen dan ucapan pemisahan negeri-negeri selatan membuktikan bahawa tujuan utama tindakan tersebut ialah mempertahankan institusi perhambaan dan bukannya semata-mata mempertahankan hak negeri. Ini menunjukkan bahawa perhambaan menjadi perkara yang paling dibimbangkan oleh masyarakat selatan. Pandangan ini diperkukuhkan oleh MC Parsons 1988 yang menjelaskan bahawa kemenangan Lincoln menyebabkan selatan berasa perlindungan
politik terhadap perhambaan semakin lemah. Oleh itu, pembentukan konfederasi menjadi bukti bahwa isu perhambaan telah membawa kepada perpecahan politik terbesar dalam sejarah Amerika. Akhir sekali, serangan Fort Sumter merupakan kemuncak kepada konflik yang telah lama berkembang antara utara dan selatan. Menurut MC Parsons 1988, serangan ini menunjukkan bahwa semua usaha kompromi politik telah gagal kerana kedua-dua pihak sudah tidak dapat mencapai persetujuan mengenai masa depan perhambaan. Maksudnya, konflik yang sebelum ini berlaku melalui perbahasan politik akhirnya berubah menjadi tindakan ketenteraan. Selain itu, Eric Foner 2010 menjelaskan bahawa perang saudara berlaku akibat pertentangan terhadap kedudukan perhambaan dalam masyarakat Amerika, di mana utara mahu mengehatkan perkembangannya manakala selatan mahu mempertahankannya. Oleh sebab itu, serangan Fort Sumter menjadi permulaan rasmi peperangan dan membuktikan bahawa isu perhambaan telah berkembang menjadi konflik nasional yang tidak lagi dapat dielakkan. Seterusnya, saya akan membincangkan perdebatan dalam kalangan sarjana mengenai punca sebenar Perang Saudara Amerika Syarikat. Secara umumnya, terdapat dua pandangan utama. Pandangan pertama menyatakan bahawa isu perhambaan merupakan punca utama tercetusnya perang. Pandangan kedua pula berpendapat bahawa perang ini berlaku akibat gabungan faktor ekonomi, politik dan hak negeri atau states' right. Walau bagaimanapun, kebanyakan sarjana moden berpendapat bahawa perhambaan merupakan asas kepada semua ketegangan yang berlaku sebelum tahun 1861. Menurut James M. McPherson, hampir semua krisis politik sebelum perang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan isu perhambaan. Ini menunjukkan bahawa perhambaan bukan sekadar isu sosial tetapi telah menjadi punca utama konflik nasional di Amerika Syarikat. Dari sudut ekonomi pula, negeri-negeri selatan bergabung dengan sektor perledangan dan menggunakan buruh hamba terutamanya dalam industri kapas. Sebaliknya, negeri-negeri utara berkembang melalui sektor perindustrian dan menggunakan sistem buruh bergaji. Eric Foner menegaskan bahawa ekonomi selatan tidak dapat dipisahkan daripada institusi perhambaan. Oleh itu, perbezaan ekonomi sebenarnya berpunca daripada kewujudan sistem perhambaan. Dari sudut politik, negeri-negeri selatan menggunakan isu hak negeri atau states' rights untuk mempertahankan sistem perhambaan dan menolak campur tangan kerajaan persekutuan. Charles dan Mary Beard pula berpendapat bahawa konflik politik antara utara dan selatan sebenarnya berkait rapat dengan kepentingan ekonomi yang berasaskan perhambaan. Dari segi faktor moral dan ideologi, pada pertengahan abad ke-19, gerakan abolisionis semakin berkembang dan menjadikan isu perhambaan sebagai isu moral serta kemanusiaan. Tokoh seperti Frederick Douglass dan William Lloyd Garrison menentang perhambaan kerana percaya bahawa semua manusia berhak mendapat kebebasan dan layanan yang sama. Pemilihan Abraham Lincoln sebagai presiden turut menimbulkan kebimbangan dalam kalangan negeri-negeri selatan. Walaupun beliau tidak terus menghapuskan perhambaan, selatan melihat beliau sebagai ancaman terhadap masa depan institusi tersebut. Keadaan ini mendorong beberapa negeri selatan bertindak keluar daripada kesatuan dan menubuhkan konfederasi. Akhir sekali, Perang Saudara Amerika Syarikat yang meletus pada tahun 1861 merupakan kemuncak kepada konflik yang telah lama berlaku antara negeri-negeri utara dan selatan. Walaupun terdapat pelbagai faktor seperti perbezaan ekonomi, pertikaian politik, gerakan abolisionis dan isu hak negeri, kesemua faktor tersebut sebenarnya mempunyai kaitan yang rapat dengan sistem perhambaan. Perhambaan menjadi asas kepada ekonomi negeri-negeri selatan, manakala utara pula berkembang melalui sektor perindustrian dan sistem buruh bebas. Perbezaan ini menyebabkan jurang antara kedua-dua wilayah semakin besar.
Keadaan menjadi tegang selepas pemilihan Abraham Lincoln sebagai presiden pada tahun 1860 diikuti dengan tindakan negeri-negeri selatan keluar daripada kesatuan serta serangan ke atas Fort Sumter pada tahun 1861 yang akhirnya mencetus peperangan. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa walaupun terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada tercetusnya Perang Saudara Amerika Syarikat, isu perhambaan merupakan faktor yang paling dominan dan menjadi punca utama kepada konflik tersebut. Sekian, terima kasih.